Kenapa aku beli Honda Civic? Menyesal sebab kereta yang saya nak beli tu bukanlah Arteon. Mazda RX-8, Mercedes AMG A45S, Mazda 3 hatchback, Honda Civic FE generasi ke-11 akhirnya muncul. So, Volkswagen Arteon kena beli satu kereta yang diperkatakan okey ke tak okey, dan saya kena beli kereta yang second, yang terpakai. Hello, good morning guys. So, tiba juga hari ni, satu hari yang saya akan reveal apakah kereta baru, kereta Continental baru yang saya akan reveal hari ni. Dan begitu banyak benda yang saya nak perkatakan tentang kereta ni, iaitu tak lain tak bukan, ianya adalah BMW F30 33OE versi M Sport. Apa dia? Korang tak suka? Sebab apa Kalau korang takkan beli kereta ni, ya, sebab itulah saya beli kereta ni. Sebab terlalu banyak yang diperkatakan tentang kereta ni dan begitu banyak potensial kereta ni. Dan ramai yang katakan kepada saya, kalau aku tak beli kereta ni sebab plug-in hybrid. Ya, pada orang yang cakap macam tu, saya nak bagi tahu korang, suka tak suka, lambat ataupun cepat, satu hari nanti kita semua akan gunakan kereta-kereta konsep elektrik macam gini. Dan dunia dalam masa 5 tahun akan datang dah tak ada dah keluarkan internal combustion engine. Dan Malaysia mungkin dalam 10 ke 13 tahun lagi kita takkan jumpa showroom-showroom kereta yang ada enjin. Semuanya adalah electric car. Kenapa? Sebab ini climate change. Dunia tak boleh meningkat another 2 darjah Celsius pada tahun 2030. Ya, sebab tu berlakunya climate change, banjir, ribut taufan sana sini kan. So ini adalah BMW 3 Series 33OE variant M Sport High Performance, dan begitu banyak yang boleh diperkatakan untuk kereta ni. So dalam video ni saya akan ceritakan apakah sebab saya pilih kereta ni berbanding dengan model-model shortlisted saya yang lain. So, tanpa membuang masa, let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Okey, ini adalah BMW 3 Series generasi F30, generasi yang sebelum ni. Sekarang ada G20, dan ini adalah variant 33OE 330 bermaksud 3000cc NA equivalent, dan E belakang tu adalah represent untuk plug-in hybrid. Kalau I yang biasa kita jumpa adalah represent untuk petrol engine. Dan ini adalah versi M Sport. Sebab tu kalau korang tengok, dia sangat-sangat low word. Kalau bukan M Sport, dia tak begitu low word Dan actually ini adalah versi tahun 2018. Baru lagi kereta ni Masih ada lagi warranty dan masih ada lagi free service. Dan actually berapa harga kereta ni? Kereta ni harga dia saya beli kurang daripada 50% daripada harga asal dia dulu. Actually harga asal kereta ni dulu, waktu baru tahun 2018, harga dia adalah lebih kurang 258,000. Dan kalau market value sekarang, harga kereta ni dah boleh dapat dah bawah 150,000. So harga kereta ni boleh katakan lebih kurang juga macam Mazda 3, Honda Civic baru kan, ataupun Volkswagen Golf R-Line tu kan. Dan actually Kenapa saya beli kereta ni? Sebab yang pertama adalah korang memang takkan jumpa satu kereta yang boleh produce power macam ni, iaitu 252 horsepower dan 420 Nm of torque dengan harga yang macam ni, bawah 150,000. Memang korang takkan jumpa. Korang boleh buka dekat Carikas ataupun ke mana-mana internet. Memang korang takkan jumpa satu kereta yang boleh kata handling dia baik, dengan spesifikasi yang penuh, power dia melebihi daripada 400 Nm of torque, yang masih lagi ada warranty, masih ada lagi free service. Takkan jumpa. Tapi reason utama saya pilih 33OE ni adalah disebabkan emission. Saya nak jadi antara influencer ataupun motoring blogger yang awal dekat Malaysia ni yang mempromotkan PHEV hybrid ataupun electric car. Sebab untuk makluman korang, dalam masa 3 ke 5 tahun akan datang, semua teksi dekat London semuanya akan fully electric, bukan plug-in hybrid lagi, semua electric car. Dunia akan berubah kepada electric car, emission yang lebih baik. So pada korang semua, suka tak suka, lambat ataupun cepat, korang semua satu hari nanti pasti akan menggunakan electric car.
Actually saya beli kereta ni melalui Wong Jiatai ya. Dia yang carikan kereta yang baik, dia checkkan everything semua. So kalau korang ada dekat area Johor Bahru, kalau korang nak cari kereta-kereta terpakai ke BMW 33OE ni, korang boleh contact je bro Wong Jiatai. Ataupun pada korang yang satu Malaysia, negeri-negeri lain, korang boleh pergi terus ke caricars.com. Dekat situ banyak model-model 33OE ni. Sebab pada waktu era 2017 sampai 2019, BMW dia memang fokus untuk jual 33OE ni sebagai dia punya full spec model dia. So boleh kata sepanjang F30 ni keluar daripada 2014 sampailah ke 2019, ini adalah salah satu model yang ada dekat Malaysia yang paling full spec F30 pernah ada. So apa jua F30 pernah equip dalam dia, ada dekat dalam 33OE ni, especially untuk variant M Sport. Dan cerita pasal shortlisted kereta-kereta yang saya nak beli tadi. Actually sebelum ni saya ada shortlistkan, antaranya adalah BMW M3 E46 ataupun M3 E92 ataupun 335i. Tapi bila saya ingat balik, YS Kong pernah pesan kepada saya, Nas, kalau you nak beli kereta one day, you jangan beli satu kereta yang you akan habis duit untuk rebuild. Nas, beli ikut kemampuan, bukan ikut kemahuan. Sebab tu saya terpaksa dropkan M3 E46 dan E92. Sebab saya nak beli satu kereta yang orang lain boleh beli juga, iaitu di bawah paras harga yang mampu milik dan agak reliable. Dan selain tu shortlisted saya juga ada Mazda 3 dan Volkswagen Arteon. Dua kereta ni kalau korang rasa nak beli, korang terus beli je. Cuma dua model ni saya susah nak jumpa second hand. Sebab saya seorang motoring blogger, tak cantik kalau saya gunakan kereta-kereta yang baru yang dah terbukti baik. So saya kena buktikan kereta-kereta yang banyak diperkatakan, yang banyak diargue oleh orang ramai, adakah kereta tu elok, boleh pakai ataupun tidak. Dan salah satunya adalah 33OE. Actually first kali apa yang saya buat dekat kereta ni, once saya dapat kereta ni, adalah saya pasang M Sport body kit trim ni. Yang ni saya pasang dekat top garage ceras, siap dengan front skirting, dia punya grill bahagian depan dia warna gloss black. Dan yang paling penting, korang tengok dia punya side mirror ni, dia ala-ala M4, siap ada telinga dia tajam terkeluar sikit. Kemudian tepi kiri kanan berserta stiker M Performance ni. Actually ni bukan M Performance, ini adalah M Sport I Performance. Actually stiker ni saya akan tukar. Dan kemudian spoiler bahagian belakang dan dia punya rear diffuser dia, semua saya buat dekat top garage. Kalau korang nak pasang body kit F30 korang boleh pergi kat top garage ceras, ataupun kat sana macam-macam model kereta ada, Mercedes ataupun JDM kereta pun ada, Civic paling banyak, Civic FC, FB, FD pun ada. Nak tukar jadi Type R ke kan, cuma jangan tampal logo Type R saja. Kalau pakai BMW jangan tampal logo M3 saja, pantang Kalau macam ni dia M Sport, tak apa. Tapi jangan pasang M3 sebab ada influencer terkenal dekat Malaysia ni, budak kereta katakan, dia pakai 33OE ni tapi belakang dia tampal M3. Oh tidak, jangan buat macam tu. Dan sport rim, saya tukarkan sport rim kepada sport rim design yang ini. Ini adalah design asal untuk sport rim M4 baru tu, G82. Yang mana ni adalah saiz 18 inci. Saiz tayar depan adalah 225/45 R18 dan belakang adalah 255/40 dan R18. Daripada segi dalaman kereta ni, kalau korang tengok, banyak yang tak ada dekat dalam kereta ni, tapi banyak juga benda yang ada dalam kereta ni tapi tak ada dalam kereta-kereta lain. Contohnya macam dia ada sunroof dan dia ada head-up display equipped dengan speedometer dan navigation, arah, aero dan sebagainya secara lengkap. Dan satu lagi, kereta ni didatangkan dengan auto parking. Boleh parking sendiri Dan daripada segi dia punya presentation dalam kereta ni, macam yang saya cakap sebelum ni dalam video F30, dia punya presentation sangat-sangat biasa dan sederhana. Tapi apa yang saya suka sangat dengan kereta ni adalah BMW masih lagi mengekalkan konsep physical button. Sebagai seorang driver, saya nak kereta ni banyak button, physical button waktu kita drive, kan bahagian tengah-tengah sini, masuk gear, bahagian atas ni, belakang,
Kecuali dia punya bahagian head unit dekat sini. Tapi saya tak pernah gunakan touchscreen dekat sini sebab dia ada multimedia button kat bahagian tengah-tengah ni. Korang boleh navigate everything hanya menggunakan benda ni. Ini adalah satu button yang sangat-sangat praktikal lah benda ni. Dan daripada segi dia punya infotainment ni, dia didatangkan dengan iDrive 6. Sekarang dah sampai iDrive 7 yang mana korang boleh connect dekat telefon korang. Dekat sini korang boleh tengok kereta dekat mana, nak lock pintu ke, nak bunyikan horn, buka lampu, kipas, everything semua. Dan dekat sini dia ada juga maps, bermaksud kalau korang nak pergi mana-mana, korang dah tak payah nak type dekat sini, sangat-sangat susah. Korang boleh type dekat phone dan send to my BMW dan dia akan keluar dekat sini. So sangat-sangat praktikal. iDrive system ni membuatkan kita akan terasakan kereta ni seolah-olah dibina, dicipta untuk kita. Saya boleh tekan satu butang saja dan semua setting dekat dalam kereta ni semua berubah ikut saya punya setting. Tempat duduk, side mirror, button kat bahagian tengah-tengah ni, aircon blower, temperature, semua kita boleh kembalikan ikut setting kita hanya dengan satu butang saja. So antara benda yang pertama once saya dapat je kereta ni adalah saya tukarkan kapet kereta ni. Yang ini saya tukarkan kepada Enzo Matte. Kapet asal kereta ni memang tak boleh guna langsung. Dengan dia punya cutting line dekat bahagian tepi-tepi tu memang lokek betul lah BMW ni. So kalau korang naik sekejap je pasir memang akan turun ke bahagian kapet bahagian bawah sekali ni. So tak sampai pun 3 hari saya guna kereta ni, saya terus pasang Enzo Matte ni sebab memang dia tak lokek. Betul-betul dia bagi penuh pasir, memang susah nak jatuh ke bahagian lantai kereta bawah ni. Dan satu lagi memang jauh berbeza lah, nampak premium kalau gunakan Enzo Matte ni. Yang ni saya ambil line biru sebab kena dengan colour kereta warna biru ni kan. Ni adalah signature untuk BMW Estoril Blue. So dengan Enzo Matte ni kereta korang nampak premium, selesa, senang cuci. Satu lagi tahan lasak dia yang paling penting, kena dengan kereta korang nampak premium, baru nampak BMW. So bagi korang yang gunakan F30 ataupun apa-apa kereta kat luar sana, dapatkan Enzo Matte dekat ruang link description bawah ni. Dan kalau korang perasan, dia ada trim warna biru dekat bahagian dashboard sini dan bahagian door trim sini. Ini adalah special untuk M Sport version. Kalau non M Sport version, dia biasa je lah, tak ada warna biru ni. Dan bahagian atas ni dia warna gloss black, lebih kurang macam tu. Ini adalah steering M Sport. Kalau bukan M Sport, sangat-sangat tak cantik. Bagi saya masih lagi satu design steering antara yang tercantik. Tidak begitu complicated sangat, tapi nampak betul-betul sporty. Dia punya bulat dengan logo M dekat sini. Steering ni ada telescopic steering adjustment, atas bawah, tolak belakang, dan didatangkan juga dengan pedal shift. Dan satu lagi adalah daripada segi dia punya seat dia. Seat dia adalah electric power seat, didatangkan dengan 10-12 arah, siap dengan 2 preset memori. Dan satu lagi bahagian tepi sini korang boleh kempiskan, nak jadikan macam bucket seat tu kan, kempis. So kalau korang nak main corner, dia akan peluk kuat-kuat. Dan satu lagi, dia boleh adjust dia punya tight support ni panjang. Dia punya passenger seat bahagian depan ni pun didatangkan dengan electric seat juga. Pun ada dia punya tight support dan dia boleh adjust juga dia punya bucket seat bahagian tepi sisi tu. Saya ada ceritakan pasal 3 Series G20 versi terbaru hari tu, yang mana dia punya button kat tengah-tengah sini bercampur-campur dan dia tak gap antara satu sama lain. Tapi untuk F30 ni korang tengok, dia jarak antara Sport, Eco jelas kat sini. Ini adalah driving mode dan kereta ni didatangkan dengan 3 driving mode: Eco Pro, Comfort dan Sport mode. Atas dia ada Sport Plus. Tapi disebabkan ini adalah 330e plug-in hybrid, dia ada lagi 3 tambahan driving mode, iaitu Auto e-Drive, Hybrid, engine campur elektrik. Lepas tu Max e-Drive, ni 100% elektrik motor. Dan satu lagi adalah Safe Battery Mode. Safe Battery Mode ni adalah untuk korang simpan dan charge bateri korang waktu korang berjalan. So tak semestinya kita charge kereta kita waktu kita parking kan. Engine charging ni lebih cepat sebenarnya charge berbanding dengan AC station. Tapi no point lah, sebab dia akan tarik power daripada enjin, membuatkan minyak tu kuat sikit. So tak dapat jimat macam kita gunakan hybrid lah. So basically driving mode kereta ni ada 3 kali 3. So boleh katakan possibilities untuk driving mode kereta ni 3 kali 3, 9 driving mode yang berbeza. Dan satu benda yang saya paling bersyukur sekali kereta ni ada adalah button 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8
depan ni. Ini bukanlah stesen radio semata-mata, ini adalah satu button preset. Korang nak letak fungsi button ni untuk apa? Kalau macam saya, contoh nombor 8 saya letakkan spot display ni, so korang boleh tengok dia punya horsepower torque dia waktu korang tengah drive secara live. Dan boleh juga korang letakkan untuk location. Tekan nombor 7 je dan terus pergi ke location yang kita dah simpan kan. So tekan satu button, just go. Itu kelebihan physical button. Dan satu lagi yang saya suka adalah kereta ni masih lagi menggunakan physical handbrake. Ya, kereta ni adalah rear wheel drive. Rear wheel drive deserve physical handbrake. Tapi at the end of the day, saya sendiri kena realise dunia dah mula berubah. Someday, somehow, suka tak suka, kita akan terima sebuah kereta yang segala-galanya adalah touchscreen. Segala physical button yang kita boleh sentuh menggunakan jari akan digantikan dengan satu giant screen. Dan segala apa yang korang nak ubah, korang kena lalu screen yang besar dekat tengah-tengah tu nanti. Untuk seat bahagian belakang ni actually tidaklah begitu luas, tapi okey, at least lebih luas daripada C-Class yang sebelum ni, iaitu W205. Tapi sayangnya dia punya center hum dekat tengah-tengah ni sangat besar, sangat tinggi, so selesa untuk 2 orang dewasa saja. Sebab kereta ni adalah rear wheel drive, so dekat tengah-tengah ni pasti banyak benda-benda kan. Satu lagi daripada segi dia punya boot space dia, ini adalah satu bahagian yang sangat-sangat mengecewakan. Actually kereta ni didatangkan dengan ala-ala power boot tapi tak ada. Function. Tak ada power boot, tapi tu adalah sensor dia unlock saja. Dan actually ruang boot kereta ni bagi saya adalah antara ruang boot paling kecil untuk sebuah sedan. Lebih kurang 370 liter sahaja. Kalau untuk F30 normal version, bukan plug-in hybrid, dia lebih kurang 400 lebih, tak sampai pun 500. Tapi yang ini even lagi kecil sebab bawah sini dia ada bateri. So bateri ni sangat-sangat besar. Dia boleh jalan lebih kurang dalam jarak 30 km. Saya akan ceritakan dalam video episod kedua nanti. Dan kat bahagian tepi ni ada kompartmen kecil, dan bahagian sini pun untuk korang simpan kabel. Ni kalau korang nak cas, ni kabel. Kalau korang nak cas, korang cocok je 3 pin ni dekat rumah korang, buka, cocok, dan korang dah boleh cas dah. Very simple cara nak cas dia, tapi dia akan datangkan masalah pada orang yang duduk kondo dengan apartment. Mana dia orang nak cas kan. So Malaysia belum ready sepenuhnya daripada segi infrastruktur untuk kereta-kereta BEV ataupun PHEV macam ni. Saya punya Mazda RX-8 dan Honda Civic tu masih ada, saya masih gunakan. Tapi mungkin saya akan gunakan kereta ni dalam masa beberapa bulan ni sebagai kereta utama, sebab saya nak test apakah potential dan apakah problem-problem yang mungkin saya hadapi untuk kereta ni. Dan persoalannya, adakah kereta ni boleh beli? Pada saya, tak semestinya. Sebab kereta ni sangat-sangat complicated. Sebab tu saya beli untuk saya pastikan betul ke plug-in hybrid ni ada problem daripada segi dia punya bateri, kemudian daripada segi enjin BMW tu sendiri, B48 tu adakah ada problem. Dan kalau ada problem, saya lah yang akan face benda tu dan saya akan ceritakan kepada korang. Tapi setakat hari ni, setakat 2 bulan saya gunakan kereta ni yang sudah berusia 3 tahun, so far so good, tak ada apa-apa masalah. Minyak pun agak jimat untuk kategori 3.0 NA equivalent ni kan. So untuk episod kedua video kereta ni nanti, saya akan test drive kereta ni. Saya akan ceritakan daripada segi dia punya drivability, dia punya reliability, fuel consumption, dan yang paling penting dia punya bateri plug-in hybrid kat belakang tu, adakah dia ada problem, berapakah harga dia dan berapakah cost service kereta ni. Dan yang paling penting daripada segi dia punya performance, 252 horsepower dan 420 Newton meters of torque. Itu adalah lebih daripada average kereta-kereta biasa atas jalan raya. Tak banyak kereta yang kita boleh jumpa lebih daripada garisan 400 Newton meters of torque itu. Dan ini adalah salah satu kereta yang melebihi daripada garisan tu dan boleh dikategorikan sebagai sports car killer. So sekiranya ada sesuatu yang mungkin korang dapat ambil daripada video ni sebagai ilmu, saya Nas Abdullah, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata, saya Nas Abdullah, salam strategi, fight, conquer.